Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua pendengar berita panas malam ini dipetik dari syahbudin.com.net bertajuk Anwar Musa masuk PAS, berita penuh. Bekas Ketua UMNO bahagian Ketere yang juga Presiden Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Muafakat Nasional MN Tan Sri Anwar Musa tidak menolak kemungkinan akan menyertai salah satu parti politik yang telah membuat tawaran kepadanya sebelum ini. Anwar bagaimanapun berkata, beliau akan membuat penilaian untuk menyertai parti yang dilihat bertetapan dengan idealisme dan jiwa perjuangannya. Menurutnya, buat masa ini beliau mahu memberi tumpuan kepada pembentukan MN yang lebih stabil. Saya telah dijemput oleh 3 parti politik yang berbeza untuk menyertai mereka. Buat masa ini, saya tidak berparti, tetapi secara jujurnya, sebagai seorang yang berjiwa politik, tidak dinafikan kemungkinan saya akan menyertai salah satu parti politik yang sedia ada. Saya lebih berminat kepada parti yang menyatu padukan umat Islam dan sama sekali tidak menafikan hak-hak bukan Islam di negara ini. Selain itu, parti itu juga perlu mempertahankan kejujuran, tidak melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa, katanya ketika ditemui pemberita selepas menyampaikan sumbangan kepada mangsa banjir di Kampung Sri Kulim, Melor di sini hari ini. Anwar yang juga bekas ahli parlimen Ketere menegaskan MN bukan sebuah parti politik dan beliau tidak bercadang untuk menambahkan lagi bilangan parti politik yang sedia ada. Ada yang kata ini MN akan menjadi satu lagi parti politik. Jadi, saya menegaskan kita tidak bercadang untuk menambah bilangan parti politik yang sedia ada. Ia akan menyebabkan perpecahan terutamanya dalam kalangan orang Melayu. Misi MN menggalakkan permufakatan dalam kalangan parti-parti politik dan bukan kita jadi satu lagi parti politik. Itu tidak jadi muafakat, itu bukan tujuan kita, ujarnya. Dalam perkembangan lain, Anwar berkata, setakat ini MN sudah menerima permohonan keahlian lebih 30,000 orang dan jumlah itu merupakan satu sambutan yang luar jangkaan. Tambahnya, MN akan meneruskan agenda program kebajikan dan membuka keahlian bersekutu kepada semua NGO untuk bekerjasama dalam program kebajikan termasuk misi kemanusiaan. Untuk sumber, tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan link ini di bawah description video ini. Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua pendengar Salam Perpaduan. Isu hangat malam ini dipetik dari Agenda Daily yang bertajuk apakah akar umbi UMNO akan kena kencing lagi? Sama dengan kena tipu lagi. Seperti yang kita semua ketahui, UMNO kini telah berubah 360 darjah daripada prinsip perjuangannya sejak sekian lama apabila membentuk jajaran baru bersama Pakatan Harapan PH yang mana tidak pernah terfikir di benak ahli-ahlinya bahawa kerjasama itu boleh terjalin hingga membawa kepada pembentukan kerajaan yang turut disertai DAP. Kejayaan membentuk jajaran baru bersama PH melibatkan kerjasama Zahid Hamidi dan Anwar Ibrahim tidak akan berjaya tanpa usaha berterusan Zahid, iaitu anak didik kepada Anwar, menggunakan segala cara yang ada bagi merealisasikan hubungan itu. Walaupun ada ahli akar umbi PH yang tidak bersetuju dengan kerjasama itu, kerana sebelum ini mereka sudah saling kecam-mengecam, kutuk-mengutuk, hingga macam-macam label diberikan seperti penyamun, penyangak, kluster mahkamah dan sebagainya kepada pemimpin BN, penyokong PH tidak boleh menyatakan ketidakpuashatian secara rasmi kerana pemilihan PKR sudah pun dijalankan sebelum PRU 15. Dalam pemilihan tersebut, akar umbi parti berkenaan telah memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada Anwar, Timbalan Presiden Rafizi Ramli dan Barisan Kepimpinan Pemuda dan Wanita untuk terus mencorakkan kelangsungan perjuangan parti itu. Berbeza dengan UMNO, mereka yang sudah berseteru dengan PH dan sudah melakukan pelbagai serangan seperti PH hancing,
dan tidak rela lagi dikencing oleh parti dianggotai DAP itu masih mempunyai saluran untuk bersuara secara rasmi pada pemilihan UMNO yang akan datang. Umum mengetahui pemilihan UMNO sudah beberapa kali ditangguhkan dengan pemilihan yang terakhir ialah pada 30 Jun 2018, yaitu jika mencecah Jun tahun depan sudah genap 5 tahun pemilihan parti tidak diadakan. Ia adalah satu tempo yang cukup lama dan tidak seharusnya UMNO dibiarkan berfungsi dalam keadaan tanpa pemilihan dalam masa yang lama seperti itu. Jika sebelum ini pelbagai alasan diberikan, antaranya bagi mengelakkan perpecahan dalam parti untuk menghadapi PRU15 dan macam-macam alasan lagi bagi merasionalkan penangguhan berkenaan, kini timbul pula cadangan daripada Ketua UMNO bahagian Sungai Besar, Jamal MD Yunus, supaya 2 jawatan tertinggi UMNO iaitu Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan dengan alasan parti itu kini masih dalam keadaan rapuh dan tidak stabil. Penulis melihat cadangan tersebut tidak relevan sama sekali kerana pada pemilihan kali inilah sepatutnya digunakan oleh UMNO bagi melihat sejauh mana penerimaan ahli-ahlinya terhadap jajaran baru politik dilakukan oleh presiden parti itu. Cadangan itu juga tidak munasabah kerana seolah-olah menghalang presiden untuk menunjukkan kemampuannya mengekalkan jawatan tersebut yang mana pada pemilihan tahun 2018 Zahid menewaskan veteran UMNO Tengku Razalik Hamzah dan bekas ketua pemuda Khairi Jamaluddin. Dengan menjadikan alasan UMNO kini sedang rapuh dan tidak stabil supaya pemilihan 2 jawatan penting tidak dipertandingkan juga tidak dapat diterima kerana secara logiknya penangguhan pemilihan lah yang menyebabkan parti makin berpecah. Lagipun Presiden dan Timbalan Presiden Muhammad Hassan ketika ini sudah menjawat jawatan penting dalam kerajaan, yaitu Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, dan aura mereka sudah pasti dapat meningkat serta meyakinkan perwakilan UMNO untuk terus menyokong mereka. Ditambah pula, UMNO kini sedang aktif mengadakan majlis perjumpaan dan penerangan isu semasa di bahagian-bahagian UMNO untuk memberikan penerangan kepada ahli-ahli mereka mengenai alasan kerjasama Zahid Anwar. Perjumpaan terkini yang penulis dapat lihat, ia disampaikan oleh calon BN yang kalah hat-trick dalam pilihan raya umum, iaitu Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dasuki di UMNO bahagian Seremban pada 20 Disember lalu. Maka dengan segala justifikasi sedia ada, kekuatan Presiden dan Timbalan serta perkembangan semasa UMNO adalah amat janggal jika 2 jawatan penting itu tidak dipertandingkan dan diberikan kekal tanpa dicabar oleh pemimpin UMNO lain. Muhammad Azam Muhammad Atan. Tulisan ini adalah pandangan pribadi penulis dan tidak semestinya menggambarkan pendirian Agenda Daily. Segala resiko akibat penyiaran artikel ini menjadi tanggungjawab penulis sendiri. Begitu juga dengan channel ini.